Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan ataupun menceritakan apa yang telah saya dapati daripada lawatan saya ke kilang Merdeka Bakery. Mari kita sama-sama saksikan. Okey, yang di mana yang telah saya dapati iaitu yang pertama iaitu ia punya latar belakang. Latar belakangnya daripada mulanya syarikat ini ditubuhkan iaitu pada tahun 1961. Dia macam yang tu dah telah didaftarkan, bermakna sebelum tu dah pernah proses pembuatan makanan ni telah pun dijalankan secara turun temurun. Okey. Dalam proses pembuatan ini lebih daripada 60 tahun. Daftar dalam Suruhanjaya SSM ni pada tahun 1961. Yang start dengan 61 daftarlah secara rasmi lah. Kalau kita tengok yang berniaga secara tradisi, niaga secara kampung, itu sejak 1956-57 ni. Daripada zaman tu dia dah start niaga. Daripada zaman tu dia itu aja. Ada itu abang saya apa semua lah. Ini lebih pada penjual bisnes lah. Okey, mari kita saksikan pula macam mana pihak pengurusan hendak memastikan kualiti makanan itu terjamin. Okey, kita boleh tengok sebentar lagi iaitu Encik Fauzan akan terangkan bagaimana ataupun proses untuk memastikan pihak syarikat menjamin jamin kualiti makanan tersebut. Okey, mari kita saksikan. Okey, setiap pembuatan kita ada resepi dan ukuran ikut bahan-bahan tertentu. Okey. Dan kita ada garis panduan dekat diorang, kita bagi latihan diorang kena buat macam tu. Setiap kerja lah. Setiap kerja. Okey. Dan kita tak campur adukan semua orang kena buat semua kerja. Ada kerja tertentu tu dia orang buat kerja tu saja. Contoh orang yang buat penimbangan barang untuk buat pembuatan tu, nak timbang barang-barang berkenaan, nak masuk ramuan apa semua tu. Ada 4-5 orang, dia orang yang kerja main highlight benda tu je. Dia orang cerita benda tu, kerja ni semua dia orang buat macam sap-sap saja. Kebersihan tu dia orang saya tak bagi tekan sangat, penyusunan barang saya tak tekan banyak orang sangat. Saya bagi dia orang satu kali pandang, ini kerja korang, buat kerja tu secara tertib. Walaupun makan masa ramuan tak apa, tapi buat secara step by step. Dan kita menyediakan barangan yang sesuai untuk dia orang gunakan. Contoh, kami sediakan digital meter untuk dapatkan weekday accurate. Daripada digital analog yang ada jarum dengan digital meter ni, digital meter kita boleh dapat lagi tundik, lagi tepat. Okey, yang seterusnya kita akan lihat pula iaitu macam mana ataupun cabaran yang telah dihadapi oleh pihak syarikat dalam semenjak berlangsungnya aktiviti perniagaan ini. So cabaran untuk zaman sekarang berbanding yang dulu tu, untuk production cabaran dia amat tipis. Cuma kita menerima keadaan dan sedia untuk mencuba yang baru, kita boleh buat. Cabaran dia tipis. Cuma bila saya kata contoh kita dah buat produk A. So tiba-tiba satu benda tu dah tak ada dalam buatan kita. Contoh satu brand yang keluar tak ada, atau kalsium tu tak ada, atau pewarna berkenaan tu tak ada. So kita terpaksa cari pengganti lain. So bila kita cari pengganti lain, output tu akan ada perbezaan walaupun pewarna. Pewarna tu kadang-kadang boleh menyebabkan roti jadi keras. So dia ada kriteria-kriteria. Tapi benda tu semua technician daripada bahan-bahan berkenaan. Technician tepung, technician ingredient, technician daripada machinery. Technician daripada machinery ada 2 bidang. Orang yang nak repair mesin dengan orang yang nak membantu production.
Okey, untuk makluman semua, pihak kilang ini telah baru saja mendapat sijil halal. Namun proses dia sangatlah rumit. Mari kita tengok apa pula yang telah diulaskan oleh Encik Fauzan sendiri. Mindset kepada orang yang buat dan keadaan kilang dan syarikat. Okay. Kebanyakan syarikat yang nak buat sekarang ni, diorang sebelum buat, diorang dapatkan ilmu dulu macam mana dapatkan halal semua. So sebelum dah proceed dapat dah. Kami early stage tahun 2000 tu kami dah nak proceed dah untuk dapatkan halal. So time tu punya guideline halal dan time tu punya faktor kilang kami berbeza. Pencanggahan banyak. Bila berkatakan dengan halal ni bukan dari segi bahan-bahan yang digunakan, dari segi bahan, kesucian, tempat, sekitar kawasan ini semua. Okey, untuk yang terakhirnya, mari kita tengok iaitu macam mana ataupun bagaimanakah pihak syarikat menguruskan sistem pengurusan keselamatan makanan. Okey, kita tengok lagi apa yang telah Encik Fauzan ulaskan. Kami dah buat cermin. Dah buat cermin, kami sediakan pengudaraan air cooler dengan exhaust. Dulu memang air cooler tak ada. So, dah tutup cermin, kami fikir tu lah macam mana dah. Buat macam lawan kerja, macam lawan kerja mereka. Kalau berpanas macam lawan kerja. Okey, situ saja daripada lawatan saya tu, yang di mana saya telah dapati bermacam-macam kaedah ataupun cara yang kita boleh dapati daripada situ, iaitu macam mana, iaitu pertama sekali iaitu food safety, iaitu ialah sangat penting untuk menjamin kualiti makanan itu sendiri. Macam mana proses untuk mendapatkan kualiti makanan tersebut, macam mana pihak syarikat telah menggunakan ataupun mencari supplier dari supplier barang yang berkualiti, yang bermutu tinggi, termasuklah penggunaan bahan ataupun mesin-mesin untuk memproses makanan tersebut. Okey. Lepas tu, kebersihan kilang ni pun amatlah penting kerana makanan mestilah bersih kan untuk masuk ke dalam badan kita ni, iaitu menjadikan dia makanan yang bersih dan selamat untuk dimakan. Okey, sekian, terima kasih daripada saya, Muhammad Syauqi bin Masli.
Dan ada satu syarikat kawan saya, syarikat berkenaan, halal dah dapat, tapi halal bersyarat dia orang tak boleh menggunakan air boring. Tahu tak air boring? Yang orang tengok daripada tanah tengah tak bagi ambil ayam tu. Dia orang kata memang kena guna ayam PDA. Kawasan-kawasan dengan kilang tertentu, ada 2-3 kilang syarikat-syarikat lain, dia orang pun syarat sama. Sebab dalam kawasan yang terdekat dengan kawasan tu ada tempat ternakan babi. So bila ayam boring apa ayam tu, dia orang tak tahulah motif dia orang bagi tu, saya tak tahu sebab apa. Tapi bersyarat dia orang tak boleh menggunakan ayam boring. Tapi kan saya daftar tu, dalam semua syarat saya tak ada guna. Dan syarikat kawan saya yang lagi seorang pun saya tengok ada tak boleh guna boring. So dia orang pun kata tak ada. Bukan semua orang kena, semua ada juga lah syarat. So kat sini katakan senang susah adalah berkaitan dengan dulu yang sekarang tu. Saya dah buat pembekalan semua lah. Dulu kami menggunakan tiket-tiket besar, kami menggunakan luar-luar, dan dulu kami berubah dari haba keluar. Kami menggunakan sistem pengudaraan yang terbuka. Kami juga kami menggunakan jari, longkang terbuka apa semua. So bila dia orang sekali suruh buat tu, nak tutup tiket-tiket tu semua kami tak sedia. So time tu memang kami tengok costing syarikat tak berkuat macam tu. Pasal dia orang kata tak mau guna tingkap, kena secara tertidur apa semua, tak mau bagi bunga apa semua masuk. So bila dia orang kata macam tu, kami menggunakan tingkap besar tu, tingkap sebesar shelter ni di dinding atas. Dan lubang tu masih ada sekarang, tapi kami dah buat cermin. Dah buat cermin, dah kami sediakan pengudaraan air cooler dengan exhaust. Dulu memang air cooler tak ada. So kan tutup cermin, kami fikir tu lah macam mana ada udara, macam mana orang kerja, macam mana orang kerja mendekat. Kalau berpanas macam mana orang kerja. So masa permulaan kami nak daftar pada awal tahun 2005-2006 tu, permintaan dia orang kami nak buat tak sesuai dengan production kami. Tapi law memang kami dah sediakan air cooler, exhaust apa semua kami dah sediakan. So now dia orang request, okey, lubang berkenaan kami buat cermin. Dulu terbuka, sekarang kita buat cermin. So longkang-longkang dulu semua dekat belakang, luar daripada bilik syarikat tu, longkang terbuka. So dia orang kata kena tutup. So kami awal-awal dulu fikir nak buat tutup, nak jaga kebersihan longkang tu susah. Bila tertutup, kita tak nampak kotor-kotor dalam apa semua. So sekarang kami buat secara tertutup. Okey. Dan untuk menjaga kebersihan tu, kami terpaksa buat schedule dan kami kena buat hiring orang untuk tu yang boleh cukup 10 hari, sebulan, buka semua tidur, tembak ayam, buat campur, buang apa yang perlu. So awal-awal dulu kita tak mau buat, tapi dah kami buat. Pasal permintaan tu bukan daripada halal saja. Pejabat kesihatan pun memang minta tu. Kementerian Kesihatan pun minta juga. Majlis Perbandaran daripada bidang ambil pelaksanaan pun minta benda tu. Dulu benda tu choice. Setelah semua orang dah minta dah. So kita memang kena buat. Bila kita dah kena buat, automatik kita dah layak dah untuk kita untuk mendapatkan halal. Dulu ada tempat kami tak ada shilling, kami macam terbuka. So pembukaan dia tinggi, terlalu terdedah pada udara, boleh ada pencemaran apa pun, ada macam-macam penyoalan. So bila main dekat JKKP untuk membuat pendawaian, untuk mendapatkan lampu yang cerah apa semua, habis tu nak tengok hygienik berdasarkan daripada bumbung apa semua dia orang kata tu, habis tu dia orang keluarkan notis, dia kata kena ada shilling. Dulu kesihatan pun tak minta, JKKP pun tak minta, Najib Benaran pun tak minta. Tapi after certain period, dia orang minta. So cabaran memang kerajaan dah buat guideline dah. Dia orang nak tak nak, dia orang nak tekan tim kita ikut prosedur buat makanan macam ni. So bila dia orang dah tekan, kita nak menegur, kita buat automatik, kita boleh dia. Senang. Dan berbanding guideline dulu dengan guideline sekarang, badan-badan kerajaan sekarang hampir semuanya sama. Hampir semuanya sama. Dulu badan A mai dia kata tak boleh, kami macam ni sini. Badan B mai dia kata kami macam ni sini. Badan C mai macam ni sini. So sekarang dia orang dah relevant, dia orang dah related.
So benda tu smooth going. Okey, macam mana pula yang macam mana pula pihak syarikat menguruskan sistem keselamatan makanan dekat sini. Contoh macam tadi tu longkang-longkang apa semua tu dibersihkan apa semua. Okey, sini seperti yang saya beritahu, setiap mesin ada orang dan kami menggunakan bahan dan barang mentah untuk kami tak buat overloader apa semua. Dan kami ada tempat nak letak tu kawasan yang berluas. Contoh nak letak barang A main luas, dia mencontoh double. Tapi kami barang yang susun tu kami susun sikit saja. So bila dan keadaan tenang dan syarikat. Okay, kebanyakan syarikat yang nak buat sekarang ni, diorang sebelum buat, diorang dapatkan ilmu dulu macam mana dapatkan halal semua. So sebelum dah proceed dapat dah. Kami early stage tahun 2000 tu kami dah nak prosedur untuk dapatkan halal. So time tu punya guideline halal dan time tu punya faktor kenang kami berbeza. Pencanggahan banyak. Bila berkatakan dengan halal ni bukan dari segi bahan-bahan yang digunakan, dari segi bahan, kesucian, tempat, sekitar kawasan yang semua. Dan ada satu syarikat kawan saya, syarikat berkenaan, halal dah dapat, tapi halal bersyarat dia orang tak boleh menggunakan air bori. Tahu tak air bori? Yang dia orang tembak daripada tanah tak bagi air ayam tu. Dia orang kata memang kena guna air PBA. Kawasan-kawasan dengan kilang tertentu, ada 2-3 kilang syarikat-syarikat lain, dia orang pun syarat sama. Sebab dalam kawasan yang terdekat dengan kawasan tu ada tempat ternakan babi. So bila ayam boring apa ke, ayam tu dia orang tak tahulah motif dia orang bagi tu, saya tak tahu sebab apa. Tapi bersyarat dia orang tak boleh menggunakan ayam boring. Tapi time saya daftar tu, dalam terma syarat saya tak ada guna. Dan syarikat kawan saya yang lagi seorang pun saya tanya ada tak boleh guna boring. So dia orang pun kata tak ada. Bukan semua orang kena lah. So ada juga lah syarat. So kat sini nak katakan senang susah tak adalah berkaitan dengan dulu dengan sekarang tu. Saya dah buat pembekalan semua lah. Dulu kami menggunakan tiket-tiket besar, kami menggunakan luar-luar dan dulu kami berubah nak bagi haba keluar. Kami menggunakan sistem pengudaraan yang terbuka. Kami bahkan kami menggunakan jari, iaitu longkang terbuka apa semua. So bila dia orang nak sekali sobat tu nak tutup tiket-tiket tu semua kami tak sedia. So time tu memang kami tengok costing syarikat tak berkuat macam tu. Pasal dia orang kata tak mau guna tingkap, kena secara tertutup apa semua, tak mau bagi borong apa semua masuk. So bila dia orang kata macam tu, kami menggunakan tingkap besar tu. Tingkap sebesar shelter ni di dinding atas. Dan lubang tu masih ada sekarang, tapi kami dah buat cermin. Dah buat cermin, dah kami sediakan pengudaraan air cooler dengan exhaust. Dulu memang air cooler tak ada. So dah tutup cermin, kami fikir tu lah macam mana ada udara, macam mana orang nak kerja, macam mana orang kerja mendekat. Kalau berpanas macam mana orang nak kerja. So masa permulaan kami nak daftar pada awal tahun 2005-2006 tu, permintaan dia orang kami nak buat tak sesuai dengan production kami. Tapi law memang kami dah sediakan air cooler, exhaust apa semua kami dah sediakan. So now dia orang request, okey, lubang berkenaan kami buat cermin. Dulu terbuka, sekarang kami buat cermin. So longkang-longkang dulu semua dekat belakang, luar daripada bilik syarikat tu, longkang terbuka. So dia orang lagi tetap. So kalau nak suruh dia orang tempel 100 gram berbanding dengan yang analog dengan digital akan accurate. Kalau analog mungkin benda yang kita timbang dengan analog kita main pindah balik digital, dia akan ada 110 gram, 115 gram, 113 gram, 120 gram. Dia lari sikit-sikit. Tapi bila kita guna digital meter 100 gram, so bila kita nak buat satu kualiti makanan, saya nak buat roti plantar, sehari nak buat 10 bag. 10 bag rasa yang sama. So kami terpaksa gunakan digital meter. Digital weighing meter lah. So 100 gram, semua 100 gram. Kalau 500 gram, semua 500 gram. Kalau 40 semua 40.
Menjadi serentak apa? Semua. So itu adalah kaedah kita gunakan. Dan menyediakan peralatan, orang nak ambil, nak guna apa semua, kita bagi barang yang sesuai dengan dia orang. So bila kita dah memudahkan kerja dia orang akan kerja dengan senang, dia orang kerja dengan mudah, dia orang akan bagi output yang baik. Kalau kita bagi dekat dia orang meter tak elok, barang tak cukup, senduk satu saja, so automatik bila senduk tak cukup, jebok tak cukup, automatik dia orang nak pisah dua tangan. Kalau tak ada, dia orang nak ambil satu plastik tu, ambil terus tuang. So dia orang tak ada barang untuk material apa semua, so jadi macam tu. So kelengkapan untuk membuat barang perlu juga. Kalau berlebih pun tak apa, biar dia orang buat, dia orang tinggal, orang ni cuci, dia orang tak susah. Dia orang gunakan dalam tu. Kalau tak cukup, saat dia orang dah jebok benda ni, nak pin nombor satu, benda tu nak cuci balik, so automatik dia orang tak buat, dia orang pergi jebok yang lagi situ. So kalau kita nak senduk, kita kena gunakan bagi semua tu senduk. Kalau kita dia orang nak guna jebok, kita akan sediakan jebok yang berkenaan untuk semua. Kalau kita nak mengharapkan dia orang guna benda yang sama sekali, cuci guna balik, benda tu tak teratur. Dia orang macam kes penyegahan tu akan berlaku di sana. Kat sini menjamin macam mana kaedah untuk menjamin makanan tu selamat untuk dihantar kepada pengguna atau pengguna nak makan atau semua. Okey, dari segi kebersihan, nak dapatkan higienik lah, supaya tak jadi diarrhea atau muntah atau keracunan makanan tu, kita mengutamakan kebersihan lah. So setiap mesin, setiap kawasan, setiap alatan ada orang-orang bertanggungjawab. Contohnya dekat rak sana tu, abang boleh nampak ada stiker warna merah. Okey, rak tu kawan tu jaga. Dekat sana apa yang dia patut buat dengan siapa bertugasan kawasan tu, dah ada tempel dekat sana. Dan setiap mesin di kawasan ni ada nama-nama orang berikut. Setiap mesin tu adalah kawan ni jaga kawan ni. Dan setiap kawasan ni ikut tempat kita bagi orang. Hang kena jaga kebersihan. So dia lah akan sapu tempat tu, dia lah akan mop tempat tu, dia yang akan jaga sawang-sawang berkenaan tu. Dan kita ada masalah, kita akan rujuk orang tu. So saya tak bagi overall cleaner kepada semua orang. Saya tak carikan 4 orang, 5 orang cleaner bagi cleaner, tak ada. Orang yang bekerja di sini kena buat kerja cleaning. So habis kerja, sebelum balik ada setengah jam. Dalam setengah jam tu korang kena buat benda tu. Kerana semua kena lakukan tugas tu. Contoh kita buat kerja pejabat. Meja berpejabat tu dia yang jaga. Lantai tu je orang tolong sapu, tapi meja tu orang berkenaan jaga kan. So dekat sini prosedur dia macam tu. So bila saya dah allocate seorang tu untuk jaga satu mesin, dia akan jaga mesin punya kebersihan. So ada mesin tu cucian harian lain, cucian mingguan lain, cucian bulanan lain. Contoh kereta, selalunya kita cuci luar saja. Sebulan sekali ke 2 kali ke kita review. 3 bulan sekali ke 6 bulan sekali kita hantar polish. Benda tu kalau berhenti. So macam itulah. Sini hari cuci-cuci hari ni gunakan kain, tembak angin. Kita sediakan alatan untuk pump angin, spray, tekan pump angin tu. So kita guna